Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbis Iblis di bawah tajuk Talbis Iblis dalam bidang akidah. Sambungan tajuk ini pada muka surat 198 pada muka surat 198. Yang mana perbincangan akhir dalam sesi lepas kita bincang tentang satu fahaman yang merupakan akidah, iaitu fahaman salah yang menjadi fahaman sesetengah ahli sufi, iaitu fahaman hulul, Allah meresap masuk dalam makhluk, ataupun ittihad, bila Allah meresap masuk dalam makhluk maka Allah bersatu dengan makhluk itu. Itu dia panggil akidah hulul. Yang mana perkara ini kalau dalam kitab yang kita bincang ni dia sebut secara khusus antara yang berfahaman begini adalah Al-Hallaj. Dan terbukti seperti mana yang direkodkan dalam kitab-kitab bahawa Hallaj ini dihukum pancung oleh ulama, oleh kerajaan di zaman dia. Sebab apa? Sebab para ulama mengatakan dia ni sebenarnya telah murtad, telah jadi kafir dengan sebab fahaman dia ni. Dan bila diminta bertaubat, dia tidak mahu bertaubat. Sebab itulah mereka ni dihukum, dia ni dihukum bunuh, Hallaj itu. Bahkan kalau kita baca dalam mana-mana kitab sufi, kalau sebut tentang Hallaj, itulah yang disebut. Baik, kita sambung pada pagi ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melindungi kamu. Kamu di sini maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu di sini maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak bersatu padu di atas kesesatan. Jadi hadis Nabi ini sebenarnya berlaku, kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri bahawa hadis ini dia memberi maklumat kepada kita paling asasnya dua perkara. Perkara yang pertama, bahawa akan berlaku kesesatan pada umat Nabi. Dia boleh berlaku berdasar pada hadis ni dan juga hadis-hadis lain. Yang kedua, umat Nabi ni walaupun ada berlaku kesesatan, tapi tidak semuanya sesat. Dia masih tetap ada yang tegak di atas kebenaran. Dan itu, kalau kita nak letak poin yang ketiga, itu semua mengisyaratkan bahawa ajaran Nabi ni akan kekal sampai kiamat. Walaupun ada yang sesat, tapi dia akan kekal. Kalau kita tengok ajaran Kristian ataupun kita kata sebelum itu lebih dikenali dengan agama Nasrani itu, bila dia rosak keseluruhan. Yahudi pun begitu juga, sehingga nak rujuk kepada yang asal tak boleh. Kitab suci pun rosak. Cuba bayangkanlah. Ini hadis ni merupakan satu bentuk jaminan daripada Allah bahawa ajaran Nabi ni akan kekal. Sebab apa kekal? Banyak sebab. Salah satunya kerana kitab suci itu kekal. Yang kedua, kerana sentiasa ada ulama-ulama yang dianggap sebagai mujaddid yang akan sentiasa menjaga keaslian agama ini. Itu antaranya lah. Baik. Dan daripada Abu Bakar Muhammad bin Daud Al-Faqih Al-Asbahani, beliau menyatakan, jika apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya benar,
bererti apa yang dikatakan oleh Hajjaj itu palsu. Apa maksud kata-kata Abu Bakar, Muhammad bin Daud Al-Faqih Al-Asbahani? Dia nak menyatakan bahawa ajaran yang Nabi bawa dengan Hajjaj ni langsung tidak sama. Mana kalau kita kata Hajjaj itu benar, makna Nabi itu tidak benar. Kalau kita memperakui Nabi itu benar, ajaran dia benar, makna Hallaj ini tak benar. Sebab apa? Sebab Hallaj ni ada orang yang pertahankan. Sebab Hallaj ni yang sudah terbukti dihukum kesesat dengan fahaman kita kata hulul dan sebagainya, ada orang pertahankan sampai hari ini. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh Hallaj itu, tak kira lah dalam peringkat mana pun kita tak kira, ajaran dia itu bercanggah dengan ajaran Nabi. Sebab itulah Muhammad bin Daud Al-Faqih Al-Asbahani kata, kalau kita kata Hallaj itu maknanya kita menafikan kebenaran Nabi. Itu maksud dia. Jadi sikap Al-Faqih, yakni Abu Bakar Muhammad bin Daud ini terhadap Hallaj ini sangat tegas. Sehingga kalau kita kata ajaran Nabi itu betul, maka Hallaj itu salah. Kalau ada orang kata Hallaj itu betul, maknanya dia akan kata Nabi itu salah. Tak mungkin ajaran ini boleh bersatu. Sebab apa? Sebab dia bercanggah, sangat bercanggah. Ibnul Jauzi mengatakan, kerana kebodohan dan kurang memperhatikan ilmu fuqaha, sekelompok sufi bersikap fanatik terhadap Hallaj. Bukan semua, ada juga sufi yang tidak terima, tapi ada juga ramai juga sufi yang terima Hallaj ni. Dinukilkan daripada di Hallaj ni banyak masalah dia ni sebenarnya. Cuma hak di sini hak besar, hak menyebabkan jelas sangat. Mana Allah boleh bersatu serupa dengan ajaran Abdullah bin Sabah, pengasas Syiah. Allah telah meresap masuk dalam diri Sayyidina Ali. Sebab tu Sayyidina Ali itu dia sudah berubah daripada insaniyah jadi uluhiyah, daripada manusia jadi Tuhan. Kalau dululah, ni pun begitulah juga. Kalau dia tidak menganggap Tuhan pun, maknanya orang itu sudah ada juz'un ilahiyah, ada juzuk Tuhan. Tu bahaya tu faham tu ni. Dia faham gitu. Sebab tu ulama kita bersidang di zaman dia, buat keputusan, panggil dia, minta dia bertaubat. Setelah buat pengesahan, akhir sekali dia berdegil, maka kerajaan memutuskan dia ni perlu dihukum bunuh untuk menyekat ajaran dia. Dinukilkan daripada Ibrahim bin Muhammad An-Nasrabazi, dia kata, jika setelah para nabi dan orang-orang yang benar imannya masih terdapat ahli tauhid, maka Hallaj itulah orangnya. Tengok ni, dia kata dah. Ni. Dia kata, kalaulah setelah nabi dan orang-orang yang benar imannya masih terdapat ahli tauhid, maka Hallaj. Ni antara penyokong dia. Jadi dia kata Hallaj tu ahli tauhid. Tauhid tu tauhid ke? Ittihad ke? Bersatu. Semua ni hak kita nampak tiang, kita nampak kereta, semuanya hakikat Allah belaka tu. Tu faham tu. Dah hak ni ada sampai hari ni. Kalau tengok dalam internet tu ada setengah-setengah tu, dia kata sebenarnya hakikatnya hakikat. Kalau kita nampak ni majaz saja. Kalau kita nampak kereta, nampak pokok, nampak tu sebenarnya tidak hakikat. Kuat doa ngaji hakikat tu siapa nampak Tuhan belaka, pokok kayu pun nampak Tuhan lagi. Sedangkan dalam Qurannya pokok kayu tu biar kita nampak pencipta dia, bukan nampak pokok tu sebagai Tuhan. Pelik tu ajar itu. Dalam Quran kan Allah suruh kita lihat alam semesta, kejadian Tuhan ni, supaya kita mengukuhkan keimanan kita dengan kejadian ni. Sebab bukti Tuhan ni berkuasa adalah kemampuan mencipta. Itu kaedah tauhid, kaedah nak menyabitkan ketuhanan, hak ketuhanan hanya kepada Allah, kerana Allah itulah yang maha mencipta. Kita tidak mencipta, kita hanya mengolah apa yang Allah ciptakan. Orang yang sehebat mana pun hati hadirat, dia hanya adun bahan-bahan yang telah diciptakan oleh Allah. Sebab tu orang buat donat tu, orang tak panggil menciptakan donat, dia adun bahan tu siapa yang buat? Allah. Sebab Allah, bila Allah nak ciptakan sesuatu, Allah tidak perlu bahan. Hanya Allah kata kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Tapi kita tak hebat pakar setahu mana, kalau nak buat kuih serengkah donat pun dia kena ada bahan. Bahan tu bukan dia buat. Bahan tu bukan dia buat. Baik. Aku berkata, ni aku ni maksudnya Ibnul Jauzi lah, penulis. Seperti demikianlah kondisi ataupun
keadaan, situasi sebahagian besar penceramah dan para sufi pada masa sekarang ni, zaman dia. Masa sekarang ni makna zaman dia. Kerana mereka semua tidaklah mengetahui syariat dan jauh dari pengetahuan tentang hadis. Kalau mereka ngaji sungguhlah, faham molek tentang hadis Nabi, tentang Quran, hadis Nabi, hak Nabi ajar kepada sahabat lagu mana, dia tak akan faham sebab halas tu. Sahabat Nabi tu yang kita kata hak besar-besar tu, hak yang menjadi tungguk, sahabat lain pun ikut dia, adakah dia faham lagu ni? Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, tak besar-besar tu, Talhah dan sebagainya, tak ada faham lagi. Tapi kenapa orang kita yang mengaku Islam ada fahaman? Kerana apa? Kerana kejahilan. Kerana kejahilan. Kalau nak kecek hal lebih itu lagi, nasib dia nak mana? Nasib dia jadi gitu. Jadi berkenaan dengan halas ni, kata Ibnul Jauzi, saya telah menulis suatu kitab yang memuatkan penjelasan tentang tipu daya dan kebohongan-kebohongan halas serta komentar ulama berkait dengan halas. Allah jualah yang mendorong untuk menundukkan orang-orang yang bodoh ini. Kalau hadirat tarik dalam internet, tarik ya kesesatan halas, banyak artikel dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Bahkan setengah artikel tu memang cukup panjang dia bicara. Tarik saja kesesatan halas akan keluar kenyataan. Kalau dalam bahasa Arab cukup banyak. Kalau dalam bahasa Arab nak tarik ad-dalalah ma fil hajjah, kesesatan faham hajjaj. Ada selalu. Baik. Seterusnya, talbis iblis terhadap mereka berkait dengan taharah. Ni puak-puak hak berkait dengan taharah ni. Ada ni hak terbaru ni kan. Taharah dia tu perekat berat sehingga siapa dia tak pakai selipar keluar daripada bilik air tak sah semaya. Paruk tu. Bahkan dia kata sebelum nak pergi ambil wuduk dalam bilik air tu kena hafal awal-awal lagi sejadah. Sebab bila kita ambil wuduk, sejarah tu kita jangan setuh di bahagian bawah dia, takut ada najis. Ke sejadah ke dia ada bahagian bawah tu. Jadi kita sebelum ada wuduk kena hafal awal-awal lagi. Dan selipar tu kena tak betul-betul depan pintu bilik air, pakai selipar tu biar sapa kepada sejadah tu. Jangan pijak ni dia punya kapet ataupun lantai rumah ni kuku ada najis. Ada satu pahaman. Dah ni dia claim dia ni adalah ahli sufi yang mengutamakan taharah. Ni. Sedangkan Nabi ajar tu, sahabat Nabi jalan kaki ayat lagi semaya. Jalan kaki ayat. Masjid Madinah yang asalnya tak ada kapet, tak ada seming, dia lantai gitu, pasir gitu je. Sahabat mari setengah tu tak akan lipat pun. Mari jalan daripada rumah dia. Tu mari maya tak basuh-basuh kaki pun. Apa? Sebab najis ni dikira ada, dikira kena najis kalau ada najis. Tak ada. Agama Islam mudah hak bagi tak ada, kira tak ada. Kalau nak buat anda yang lagu tu hati hadrat, sebab tu dalam video tu kalau kita, ni orang Melayu kita lah ni kijak ni. Kalau kita nak kira lagu tu hadrat, dah selipar tu sendiri tu mana tahu tak ada. Dah kapek pun tak ada najis, dia anggap najis. Enggak atas selipar pun tak ada najis. Enggak bagi tolong tu. Berat semua. Apa tu hati-hati tak? Kalau istilah ulama dia kata itu sifat takalluf. Takalluf ni seseorang yang nak menyusahkan diri sendiri. Nak menyusahkan diri sendiri. Lepas tu mana tahu ni kita setuh apa-apa. Enggak setuh bini, takut ada tak hijab bini. Cuma lepas tu tak nampak. Muka bagi tak nampak tapi anggap ada. Rosak faham tu. Benar tak nampak najis tu, tak nampak najis tapi kok ada. Kalau lagu tu hadrat tak situ. Nak setuh bini kena suruh dia basuh tangan dulu. Takut dia ada setuh apa. Kata mana tahu muka bagi tak nampak. Dah kapek tak nampak pun tak boleh. Lepas tu dia bawa cerita tentang lantai di masjid. Memang pelik lah. Tu hadrat ajaran bukan ajaran Nabi. Sikit pun bukan ajaran Nabi lagu tu. Dia kena bertegah dalam masa. Kalau tidak hadrat jadi nampak susah agama ni. Agama ni je nampak payah. Sedang agama ni mudah. Ada anak jumpa seorang perempuan. Dia ni bukan kata orang tak ngaji. Dia kata perempuan ni gimana-mana mesti kalau dia nak sembahyang dia kena tukar pakaian dia. Kata berat kata dia ni. Mana tukar apa? Patut orang jantan. Tak payah. Apa?
Orang jatuh mai mana pakai itu. Apa itu nak kena tukar? Masalah kita nak bawa kaitkan itu hak kita, tak ada masalah tu. Ni siapa kita nak semacam memfardukan mesti. Takut adanya. Kalau gitu lelaki kena bawa beg juga. Buh baju ada tu, buh kain pelekat. Gimana mana? Walaupun sudah yakin dah bersih, kuk ada. Hak ni lah hak timbul bab masih basuh dulu ni. Mana lagi basuh masih basuh kedah tu takut orang kafir pergi juga guna takut ada bulu-buluannya lekat. Takut ada. Bahagian lagu tu tidak iktibar dalam agama. Dah tak bersih, zahir bersih. Sebab tu hukum fiqh ni dia kira zahir. Hukum fiqh ni kira zahir bersih. Jadi perbuatan lagu tu hati-hati kalau kita terima, dia menyusahkan. Dan Nabi tidak menyusahkan umatnya. Baik. Ni kita nak bicara bab taharah. Jangan dah tak. Biarlah anak nak sebut ni penting nak kenapa? Anak pergi Mekah. Anak bawa orang pergi Mekah satu ketika dulu lah, beberapa tahun lepas sebelum Covid lah. Anak pun tak tahu ada salah seorang tak bunyi. Tak ada. Okey. Jadi boleh mendengar, ada seorang jemaah lelaki, dia ni anak tengok pun pelik. Dia kalau dia masuk bilik air, dia mesti nak pergi bilik air mesti, ya. Tak dengar. Tak dengar ni. Boleh eh? Okey. Boleh eh? Okey. Ni anak nak cerita je berlaku pada anak sendiri. Kesianlah hati-hati. Ni bab taharah ni. Dia was-was. Dia bukan orang sufi, dia was-was, dia orang biasa ya. Dia beki kereta dia ni. Allah kesian dia. Dia pergi nak masuk bilik air mesti dia bawa kain ihram. Sebab kalau dia masuk bilik air, dia qada hajat dia sudah tidak yakin yang pakaian ihram dia tu bersih. Walaupun tak ada najis pun, dia was-was. Berapa kain ihram dia pergi mana-mana pun dua dia bawa. Dia pikul dia suruh anak dia pikul anak dia kata, jadi bini dia mari jumpa saya, isteri dia mari jumpa saya, tolonglah ustaz nasihat. Dia ni kalau dia masuk bilik air tak usah tunggulah, kadang-kadang sejar dia. Lepas dia kecing, dia metar dia tunggu puasa nak kecing, dia jadi was-was. Kerana puasa berlaku gitu? Kerana ni lah takalluf. Dia menyusahkan diri dia pada mereka awal, akhir sekali jadi was-was. Bila masuk bilik air tak boleh guna lah pakaian tu, dia anggap gitu. Akhir sekali lah ke mana jadi? Tergendala jemaah. Kalau dia masuk bilik air, kita kena tunggu dekat dengan sejam. Anak panggil dia, kecek seorang sama dia, kata abang tak boleh buat begini, kata ni sudah bahaya, kita pun sebut lagi gini. Bahkan dalam hadis Nabi Nabi kata bila kamu kencing, masuk bilik air kencing, kalau jenis orang kena penyakit was-was ni, bila kamu pakai kamu renjiskan air pada pakaian yang dekat dengan kemaluan, supaya kalau syaitan mari nak ganggu tu, nampak ada keseksa air, kukuk air kecil kan, kita renjiskan air biar hilang was-was. Allah dia tidak nak berat. Sampai gitu Nabi sebut pada orang yang kena penyakit was-was, renjih air. Lepas tu kita berasa tu tak tentu tak kira. Mudah dalam agama kita. Tapi kalau jelas kecil yakin tu tak boleh. Tetapi kalau jenis biasa tak apa pula. Pakai pampers. Lepas tu kalau dia puasa tubik boleh semayang dengan gitu. Lepas tu nak semayang ambil wuduk pula. Mudah agama kita ni, mudah hadirat. Kalau tidak kan, kalau kita duk mai ikut perasaan gitu hadirat, jadi susah hidup. Gimana-mana pun terganggu. Dia berhenti, bini dia kata dia berhenti ke RNR ke mana-mana ke, lepeh tunggu dia nak suruh dia tubik air, lepas tu lama tu jadi terganggu habis orang. Anak pun jadi nak marah dah. Susah kita kira. Dah kita jemaah lah kena tunggu dia, tak boleh tinggal begitu. Jadi benar-benar apa tu? Takalluf, kerana memberatkan diri sendiri. Talih. Cuba kita tengok di sini. Ibnul Jauzi berkata, dalam perbincangan dan juga penjelasan sebelum telah kami jelaskan tipu daya iblis terhadap ahli ibadat berkait dengan taharah. Sebelum ni ada dah sebut sebahagiannya. Dan ternyata tipu daya iblis terhadap para sufi jauh lebih hebat lagi. Ni kita nak bincang ni bagaimana iblis telah menipu ahli sufi dalam bab taharah ni.
Dan iblis pun semakin meningkatkan was-was ahli sufi terhadap mereka berkait dengan penggunaan air dalam jumlah yang banyak. Ni kita nak bincang ni bagaimana ahli sufi ni kononnya nak terlalu bersih sehingga mereka menggunakan air yang terlalu banyak semasa mengambil wuduk, melebihi daripada had yang ditetapkan oleh Nabi. Baik. Ibnu Mas'ud kata, anggota wuduk yang kita basuh, anggota wuduk ni ada dua, yang kita basuh dan yang kita sapu. Yang kita sapu ni kepala dan juga telinga. Hak kita basuh ni ke dia? Tangan, muka, kaki hak kita basuh. Anggota yang kita basuh ni sudah memadai dengan menggunakan air, sekadar air tu bertitik. Bila kita basuh muka, air bertitik, sudah cukup dah. Tu sahabat Nabi, ahli ilmu besar tu, Ibnu Mas'ud. Bila kita ambil wuduk, contoh kita ambil wuduk, tok air dia tok ni. Air hak titik sebab dia kena gosok. Rata tu dengan sebab gosok. Bila air tu bertitik, itu sudah dikira basuh. Kalau air tak titik, itu dikira sapu. Itu mudah kaedah agama. Ni sepemain ni kubah dia basuh kaki. Dia buka paip paling besar, dia olok kaki, kadang-kadang tak sentuh kaki dia. Tak sentuh tu orang tak panggil basuh. Tak sentuh kaki. Basuh ni memang ulama kata sah ada kita tu. Sekatalah seorang tu celup kaki dia dalam kolah, katakanlah. Patu molek kau tak cawalah molek tak molek tu. Kita nak ayat sah ya. Dia basuh tangan, dia celup tangan. Dia selai muka dia dalam kolah. Rata. Dia tak rosak pun memang sah. Tetapi boleh pahala ke tak anda tak tahu. Kebanyakan ulama mengatakan kalau boleh pahala pun nipih nak pahala dia. Apa? Sebab dia tidak mengambil wuduk seperti Nabi ambil. Jadi Nabi ambil wuduk lagu mana? Anggota yang digosok, anggota yang dibasuh, Nabi gosok. Muka gosok, tangan Nabi buat gini nah, jari. Dia panggil takhlilul asabi'. Dia panggil dalam hadis sebut takhlilul asabi'. Mana kita membelati, basuh celah ni. Dan juga kaki, celah-celah jari kaki Nabi guna jari kelingking. Nabi gosok celah-celah jari kaki. Maknanya basuh ni dia mesti gosok baru sempurna. Kalau tak gosok sah tapi tak sempurna. Atau kena ingat tu. Sebab itulah hati-hati tempat wuduk ni dia kena buat biar sesuai semua peringkat. Jangan tempat wuduk ni rendah dah kena bokok sakit pinggang-pinggang. Kalau nanti kau tua orang muda susah tu. Sebab tu kalau molek pahit ni buat parah pinggang tu. Tak perlu bokok lah, atau ada tempat megel ataupun ada tempat tok kaki. Banyak dalam ni anda tengok masjid, dia ada buat, tak kira lah buat dalam bentuk guna stainless steel ke ataupun buat semi, dia boleh tok kaki, jadi tidak jadi susah lah. Jadi air tu betul-betul guna tok kaki dia gosok. Banyak dalam masjid buat gitu. Jadi bagi orang yang lanjut usia lah, tidak tua, lanjut usia ni lah, dia memudahkan. Selesa masjid Telipuk misalnya, anak mula-mula jumpa ni di masjid ni. Apa ni? Kapur Raja. Masjid besar tepi depan bala polis kan. Masa tu tahun 2014. Anak tengok, oh kata baguslah. Kita pun ambil gambar, hantar ke SU masjid. Masa tu anak jadi pengurusi masjid. Kita nak ubah tempat wuduk kita, buat supaya masjid Kapur Raja. Selesa orang tu ambil wuduk dah dekat dadi gitu, tak kaki. Tak ada apa nak ubah tu. Dan dia boleh gosok. Memang selesa, anak pun selesa. Kita buat gitu. Kita ubah sikit lah. Ubah sikit lah. Jadi untuk keselesaan. Kalau tu molek. Kalau tidak setengah tu rebah. Nak bergantung lagi. Dah rendah kena bokok gitu tu. Dah sakit pinggan. Dah kena urus biar baik. Biar sesuatu semua peringkat lah. Mana tempat wuduk tu mesra semua peringkat. Tu mula-mula ni boleh tempat lain ada dah, tapi mula-mula tengok kata oh jadi kita ambil wuduk rasa selesa. Baik, tak apa kita tengok ni. Kalau kita nak bincang ni kesilapan ahli sufi semasa mengambil wuduk, kerana apa berlaku begitu? Kerana kononnya nak supaya bersih sampai tahap maksimal. Akhir sekali lupa dia telah melanggar peraturan adab semasa mengambil wuduk. Baik. Kata Ibnu Jauzi, dia kata aku pernah mendengar Ibnu Aqil berkata. Ibnu Aqil ni dia buat bawah tu, cuba tengok nota kaki 73. Ibnu Aqil sebut acak kali dah, sebelum ni pun kita sebut dah. Ibnu Aqil ni adalah salah seorang guru penulis ni.
Ibnu Aqil ni salah seorang guru penulis kitab kita baca ni, Ibnu Jauzi. Ibnu Aqil sangat terkenal, Ibnu Aqil ni. Jadi guru dia Ibnu Aqil pernah ditertawakan oleh ahli sufi kerana bila dia ambil wuduk dia menggunakan sedikit air. Anda nak sebut gini yang mudah ni dalam orang panggil praktikal wuduk. Sebenarnya air sebotol ni sudah cukup dah. Bukan lebih lagi untuk kita ambil wuduk. Kita spray pun boleh. Kita spray kita spray kita gosok ke air titik dah sudah cukup dah mengikut guna. Hak ni cukup ni sebenarnya untuk ambil wuduk. Cukup. Misalnya contoh kita letak sini. Kalau kita tak sini, kita letak sini lah. Letak tangan kita pun letak di kaki, kita gosok 3 kali kita buat. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu cara dia. Hak ana lemahnya kalau masa duduk Mekah molek nah dia ambil wuduk. Cuma tu air dak. Tapi balik rumah sebab mandi kereta ambil air. Kadang-kadang pakai sembuh tu ni, sembuh kaki. Dia sembuh kaki gitu tak kosong. Ana pernah tegur itu tu. Oh ni tidak spray itu dia buka pakai air, buka dia kolor kaki gitu. Dia tak setuh tangan dia pun. Ana pergi masa tu tak ada orang. Kita pun jaga dah air muka dia. Kata pak cik, kena gosok pak cik. Nabi gosok. Dia istilah gosok ni dia panggil ad-dalk. Ad-dalk tu makna gosok. Dalam hadis pun dia jekah dah. Betul dah tu. Oh kata tak apa betul. Lalu pasar kubel tu. Oh tak apa asal ke royak lepas kita cukup dah. Lepas tu ikut dia make nak tidur dia make ya Allah ngati budak tu royak tu kemudian turun tu dah dia. Jekah nak pada tak ada orang apa kita jaga dah air muka dia. Dia tak gosok dia buat gitu je. Ana tengok dia kata wah apa cik ni buat hijab lagu ni. Tak lihat dia. Kita ni nak buat ibadat ni biar agak boleh pahala maksimal. Nak boleh pahala maksimal kena tahu sebiji seperti Nabi buat. Tu syarat dia. Tak boleh buat ikut perasaan kita gitu. Ni agama ni. Kita nak buat rumah tak apa ikut taste kita, ikut cita rasa kita tak apa nak buat rumah gini-gini. Nak tak dapur depan kali. Biasa orang kita dapur duduk belakang dak tepi car tu. Dak terik ni kita nak asil. Kita nak terdap depan sekali. Masuk tu bang orang mari. Tak apa ikut kita. Tak ada masalah. Allah bui, Islam bui pada kita. Kita nak memenuhi perasaan kita. Tak apa tu. Nak pakai yang lagu mana? Pun boleh. Asal ke jaga hukum agama berkait dengan pakaian. Boleh. Tapi hal ni tadi. Bahawa ni ibadat. Hal ni ibadat khusus. Silap-silap hari bulan tak sah semaya. Tapi hak sani sah. Ulama kata sah, tapi gak tak mengikut disiplin. Tak mengikut adab berwudu. Hak kita nak bincang ni. Jadi bila Ibnu Aqil guna air itu minimum lah dia guna air itu sikit saja, maka dia telah ditertawakan oleh puak sufi. Kisah dia bermula begini. Ni dia kata suatu hari Ibnu Aqil memasuki ribat. Ribat ni mana kawasan puak sufi lah. Ribat ni kawasan macam madrasah dia lah. Kemudian dia berwuduk. Ibnu Aqil pun berwuduk. Namun dia telah ditertawakan oleh ahli sufi yang ada di ribat itu, di markas itu. Kerana mereka melihat Ibnu Aqil telah menggunakan air dalam jumlah yang minimum. Yang minimal sikit nak digunakan. Jadi popok sufi ni dia tidak tahu bahawa siapa pun yang mampu menyempurnakan wuduknya hanya dengan 1 liter 500. Mana separuh liter air cukup dah. Sudah cukup. Ni cukup dah sebenarnya. Anda tengok dalam internet ni seorang ulama di Arab Saudi yang tengok nama gapo. Dia tebuk sini. Dia tebuk sini. Dia tebuk sini sikit. Dia tak gitu memang air tak tubik. Bila dia nak ambil wuduk dia pecek tubik. Kuk tubik. Jimat dah tak habis pun. Tetapi sempurna. Tu ya sebenarnya. Jadi kau gitu kena sebab tu Ibnu Mas'ud kata salah satu yang termasuk isbaghul wudu adalah penggunaan air. Orang panggil isbaghul wudu, sempurna wudu dalam konteks Nabi adalah jaga air itu, jangan berlebihan guna air. Bahkan dalam kitab fiqh Syafi'i, walaupun air tu kita ambil wudu di sungai,
Tak boleh nak kita pakai ambil muka basuh gitu. Tak boleh. Apa? Cara tu tak kena. Walaupun tak bazir muka air tu jatuh dari sungai mula, tapi cara tu cara membazir, cara tu. Sebab orang kita lah ada hati. Setengah-setengah masjid yang ada qalah. Anda tengok cara dia ambil wuduk. Kalau dia basuh muka dia ambil dua dengan dia buat dah. Habis kalau dah basah. Yalah, tak tahu dia setahu mana komen, tapi tak kena cara. Tak kena cara tu. Tak kena cara, kena jaga molek. Kalau tidak jadi wuduk kita tu tak boleh pahala banyak. Sedekah, ni jelas ni. Ulama kata sesiapa yang mengambil wuduk tidak seperti sifat wuduk Nabi, dia tak dapat kelebihan. Kelebihan ke dia wuduk ni? Hilang dosa. Kan Nabi kata sesiapa ambil wuduk dengan isbagh wuduk sempurna, dosa dia akan hilang melalui titisan-titisan air wuduk itu. Hak tu dia tak akan dapat. Apa? Sebab dia ambil wuduk tidak mengikut cara Nabi, dia ikut cara dia. Tak boleh. Sah wuduk tu. Tapi sah lagu sekadar sah lah. Semaya pakai kain curi pun sah, ulama kata. Sah maya. Tapi tak boleh ke apa? Baik. Kata Ibnul Jauzi lagi, saya nak bawa contoh yang kedua. Hak ni yang saya terima daripada Abu Hamid Ash-Shirazi. Ni cerita sama kini. Lebih kurang sama dengan hak guru dia Ibnu Aqil tadi. Jadi Abu Hamid Ash-Shirazi dia sebut suatu hari dia bertanya kepada seorang fakir. Seorang fakir. Bila sebut fakir ni bukan tok fakir. Fakir di sini maksudnya ahli sufi. Cuma dia guna istilah gitu sebab orang fakir ni tu, orang sufi ni biasa dia guna untuk al-fakir ilallah, orang yang memerlukan kepada Allah. Dia guna gitu. Jadi dia kadang-kadang dia terkenal dengan al-fakir. Bukan tok fakir hok miskin ni dak. Hok tu lain. Tu jangan silap faham baca kitab lama, dia tanya seorang fakir, ni orang miskin ni hok layak terima zakat. Dak ni. Fakir ni yang pokok sufi tu lah. Tu. Gapo dia Abu Hamid tanya dia. Kamu berwuduk ni lagu mana cara kamu berwuduk? Banyak mana air kamu guna untuk berwuduk? Gapo dia al-fakir itu jawab, ahli sufi itu jawab. Dia kata saya kalau saya nak wuduk saya guna air sungai. Sebab saya waswah dalam bab wuduk. Maknanya kalau kita baca lagi kitab setengah-setengah tu dia selai tangan dia selai kepala dia selai kaki dia setengah tu dia terjun pada sungai tu. Ada siapa begitu? Tak saya kata setengah mana. Tentu dah katanya. Jadi kalau nak guna air dari dia tak yakin. Banyaklah dalam kepala boleh jadi air tu tak bersih. Kalau sungai ni kan air tu mengalir macam-macam mari dalam kepala. Akhir sekali guna air sungai atas sebab itu. Baik. Kata Ash-Shirazi, kata Abu Hamid Ash-Shirazi, setahu aku para sufi terbiasa mengejek syaitan. Biasanya orang sufi ni dia nak lawan syaitan, dia mengejek syaitan. Hak semua hak dia buat tu supaya syaitan tak diganggu dia. Biasanya gitu. Tapi sekarang ni syaitan mengejek kamu. Perbuatan kamu tu telah membazir, telah orang panggil mengambil sikap gong. Syaitan mengejek kamu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bazir air tu adik-beradik syaitan. Dulu nampak kecil sangat kat aku. Syaitan kata. Tiba-tiba ambil wuduk bazir jadi adik-beradik aku pula. Syaitan buat ngani kamu. Itu maksud dia ni. Ke sufi ni kata sufi ni hadirat kena ingat kita kena sufi ni antara ciri yang khusus pada dia adalah sangat menekankan bab zuhud. Bab apa nak zuhud ni supaya syaitan tak diganggu. Makan sikit, pakaian buruk. Tak ada saksi dunia ni. Setengah bapa dia kalau ada harta nak tidur malam dia bui dulu. Biar tidur dalam keadaan tak ada harta. Tu kononnya sufi. Tak. Kalau Nabi tak ajar gitu. Anak berani kata tak betul. Apa? Sebab Nabi tak ajar gitu. Nabi ajar ke mana? Nabi kata mu kena fikir tentang keperluan keluarga kamu. Kalau esok nak khidmat pun kena bercucuk tanah lagi. Mana kena fikir? Bahkan Nabi kena fikir kalau kita mati ni kita kena tinggal harta ke tak? Kena fikir hak tu supaya keluarga kita tidak merempak hidup. Mana ada perancangan? Nabi ajar gitu. Hidup Baik, ana ambil sedikit lagi
Talbis iblis terhadap mereka berkait dengan salat lah. Tadi wudu tu bak air memang berat sungguh apa dia. Baik, cuba kita tengok ni, ambil sikit Talbis iblis terhadap mereka berkait dengan sembahyang. Kata Ibnul Jauzi, sebelum ni kami telah sebut berkenaan dengan tipu daya iblis terhadap ahli ibadat berkait dengan salat. Sebelum ni kita sebut secara umum. Dengan tipu daya itu iblis mengelabui ahli sufi, bahkan dengan tipu daya yang lebih hebat lagi. Hak ni kita nak bincang bagaimana iblis telah memerangkap ahli sufi dalam bab semaya. Hak kita bincang sebelum ni kepada umum, bagaimana iblis merosakkan salat umat Islam. Hak ni bincang khusus ahli sufi, dan tipu daya iblis terhadap mereka lebih parah lagi. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menyebutkan bahawa salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para sufi, dan di atas kebiasaan ini mereka dinisbahkan, ialah kebiasaan dalam mengerjakan salat 2 rakaat sebaik saja sesal mengenakan pakaian, bertambal dan bertaubat. Mereka menguatkan kebiasaan tersebut dengan dasar hadis Sumamah bin Uthal bahawa Nabi SAW memerintahkannya mandi bila masuk Islam. Jadi pokok dia ni, bila dia bertaubat, bila dia bertaubat, pakaian bertampar ni bertapung lah, pakaian hok lusuh, pakaian hok buruk. Dan bila mereka bertaubat, dia bertaubat nak hari, sementara bertaubat buat dosa semua. Jadi bila dia bertaubat, setiap kali dia melakukan taubat, dia akan semaya 2 rakaat. Jadi banyak benar lah semaya dia. Sedangkan semaya sunat taubat ni ada ke tak? Cuba mari hadis. Satu hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa taubat ni syarat dia ada sunat salat taubat, sunat taubat untuk orang bertaubat. Ada ke tidak? Tak ada dalam hadis. Lepas tu ada orang yang buat tu, bagi setengah ulama mengatakan mereka terkeliru dengan salat wudu, salat sunat wudu tu. Salat sunat wudu ada. Bila kita ambil wudu, kita sembahyang sunat 2 rakaat, sunat mutlak untuk wudu. Atau ada. Baiklah kalau kita terima hak kata ada, tak apalah, kita biarlah gitu. Tapi kalau nak cari sahadih, hak jelas memang tak ada. Ana tidak kata siapa dia buat atau bidah, ana tak kata begitu. Sebab perkara ni ada juga disebut pada khilaf. Tapi kalau nak cari sahadih, hak ana sebut di sini, hak ana sebut ni, makna dia ni bila Sumamah ni masuk Islam, kan Nabi suruh semaya 2 rakaat, dia guna hak ni. Dia kata semaya tu semaya taubat daripada kafir tu. Maka dia setiap kali dia bertegak, dia bertobat ni berapa kali sehari? Tubu ilallah. Bertobatlah banyak kali, betul apa? Setiap kali bertobat, ambil wuduk, lepas tu semaya 2 rakaat. Begitulah dia buat. Dengan terlalu banyak. Itu maksud dianya. Penulis Ibn Jauzi berkata, betapa buruknya ketika orang bodoh berkecimpung pada sesuatu yang bukan bidang studinya. Sedangkan dia tak tahu, tak tanya, tak rujuk pada ahli hadis, tak rujuk pada fuqaha yang mahir hadis. Pasalnya waktu itu Sumamah adalah seorang kafir yang baru masuk Islam. Jadi tiba-tiba solat taubat dia waktu atas dasar mesti kena buat, seolah macam rukun taubat semaya 2 rakaat tu. Istidlalnya daripada hadis Sumamah, bila dia masuk Islam, Nabi suruh dia semaya 2 rakaat. Dia pun ambil hak tu buat dalil. Pelik sungguh. Pada hakik Sumamah ni, dia ni asalnya tidak Islam. Bila dia masuk Islam, apabila jika seorang kafir masuk Islam, yang diwajibkan adalah mandi. Ni pun khilaf lagi, setengah kata tak wajib pun mandi, tapi setengah kata wajib. Tak apalah. Demikian itulah menurut pendapat sekelompok fuqaha, di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad kata wajib mandi orang masuk Islam. Begitu juga semaya 2 rakaat. Ni asalnya kerana dia tu kafir masuk Islam, semaya 2 rakaat Nabi suruh. Biar dia rasa mula-mula semaya, masuk Islam semaya mula-mula, biar dia rasa tu. Tak ada seorang pun ulama hadis kata bahawa hak ni maknanya hak Sumamah buat 2 rakaat tu adalah salat sunat taubat. Tak ada kata gitu. Tapi dia beristilah dengan tu. Enggak bertaubat nak hari. Kita ni kena bertaubat nak hari. Astagfirullah. Tu bertaubatlah tu, minta Tuhan ampun kan. Lepas ni tak boleh buat dah. Semaya 2 rakaat. Jadi semaya banyak benarlah jadinya. Jadi kadang-kadang habis masa kan gitu. Itu yang dimaksudkan di sini. Ana habis sikit lagi, habis sikit lagi. Jadi berkenaan dengan keadaan salat 2 rakaat, tak seorang pun ulama yang memerintahkan hal itu bagi orang yang masuk Islam. Tak ada seorang pun ulama kata bila seorang yang masuk Islam, dia kena semaya 2 rakaat. Kalau tadi berlaku tu, itu cerita lain. Di dalam hadis Sumamah sendiri tidak disebutkan bahawa dia salat 2 rakaat. Walaupun ada lah difaham gitu.
Sehingga sufi tidak boleh mengkiaskan hal tersebut dengan kebiasaan yang menyimpang ini. Kebiasaan yang mereka praktikkan itu tidak lain merupakan amalan bid'ah yang mereka yakini sebagai sunnah. Tengok dalam kitab mana pun kita baca dah, tak ada seorang pun ulama kata syarat orang masuk Islam kena semaya 2 rakaat. Tak ada. Salah satu perkara terburuk adalah pernyataan bahawa para sufi punya sunnah tersendiri dan kekhususan diri mereka. Sebab apabila sunnah itu dikaitkan dengan syariat, maka bererti seluruh muslimin memiliki kedudukan yang sama dalam pemilikan sunnah yang dimaksudkan. Bila kata orang Islam ni, kalau kata sunnah, semua orang Islam akan faham tu. Semua orang Islam akan buat. Mana-mana pun akan buat. Dan para fuqaha tentu tahu. Imam Syafi'i tentu tahu kalau perkara itu sunnah. Lantas apa maksud para sufi mempunyai sunnah tersendiri meskipun ia hanya berdasar pendapat peribadi? Jawapannya, mereka mempunyai sunnah-sunnah tersendiri kerana semua itu sengaja dikarang demi kepuasan hati. Minggu depan anak akan tunjuk satu kitab, anak akan bawa 150 semaya sunat. Kau diamal oleh pokok sufi 150 semaya sunat. Sunat nak mimpi jumpa ibu bapa, ada semaya sunat khusus, cara khusus, kena baca ayat khusus dalam rakaat ni. Semaya ajak ada 8 rakaat, gini cara dia buat. Benda tu tak ada lah hadis apa. Semaya nak jumpa Tuhan, ada juga. Semaya sunat selepas kencing, ada berlaku 150 semaya sunat. Lepas kencing semaya sunat, nak ambil wudu dulu lah. Nanti anda bawa minggu depan tebal buku tu diamalkan di Tunisia, di Morocco, di kawasan Timur Tengah. Buku tu diterjemah dan jadi amalan besar juga di Indonesia tu. Tempat kita pun ada. Pernah anda pergi sebuah rumah, dia dipanggil anak akikah anak dia, anda pergi nak makan, anda pun masuk, dia ada mini maktabah dia. Anda duduk belak-belak buku, jumpa satu buku kecil, anda pun belak buku tu, tengok salah satu tajuk buku dalam buku tu, solat sunat baul, solat sunat kencing. Solat sunat kencing. Kau berak dah kencingnya. Dia pun ayat cara gini. Anak panggil tu dia kata macam baca ke tak buku tu? Dia kata baca. Amal ke tak? Dia kata amal, dia kata. Tapi tak sama lah kadang-kadang. Kata jangan amal, ni tak ada lah hadis ni. Tak tahu mari mana ni. Ni amal lepas pokok supi lah dia kata. Selepas kencing ada sunat. Saya ke bawa minggu depan, nak tunjuk ke saja, nak baca tu tahu tebal 150. Tu hadrat. Banyaklah, banyak benar gitu. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Jadi minggu depan kita akan sambung pula talbis iblis terhadap mereka berkait dengan tempat pula, tempat nak ibadat tu. Bincang tu pula. Kalau kita bincang ada satu poin saja kita kena ingat, semua ini adalah satu kesilapan orang-orang yang nak beribadat kepada Allah tetapi mereka telah tersilap dengan cara mereka membebankan diri mereka. Tak sama dengan apa diajari Nabi, dan ini satu kesilapan. Gitu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.